Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufiknya dapat kita kumpul pada malam ini. Dan yang keduanya, anda minta maaf, sepatutnya dah sembuh dah. Baru maghrib tadi masa dah ke sini, mungkin masa buka tadi buat makanan tak seronok makan. Dia datang balik dia terpaksa sambil kuliah sambil makan gula-gula. Ni bukan gula-gula untuk sedap, untuk proses membetulkan buang kahak ditekak sedikit. Okey, insya-Allah kita sampai kita sambung ke surat 159 160. Mensyarahkan matan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Qala al-Imam rahimahullah wal imanu billah. Dan iman itu adalah beriman dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Iman adalah iman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, dan beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini matan. Dan kalau kita nak rujuk matan berkaitan dengan matan akidah, contohnya kita nak tengok ringkasan bab berkaitan akidah, kita boleh rujuk matan-matan yang masyhur. Matan banyak, ratusan malah masuk ribuan. Ribuan artinya termasuk yang mafqud, yang disebutkan tapi tidak ditemukan sekarang. Ada ratusan matan akidah, tapi yang paling masyhur, pertama sekali yang paling masyhur matan akidah salafus salih, tidak lain tidak bukan matan akidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321, yang kita syarahkan secara detail. Dan syarah matan akidah Tahawiyah ini dilakukan secara syarah yang ringkas dan syarah yang detail. Kita memilih untuk syarah secara detail, dan kita bukan syarah terhadap matan akidah Tahawiyah, malah kita syarah kepada syarah akidah Tahawiyah. Itu jadi panjang, lagi panjang. Matan akidah tu dah ada, syarah Ibn Abil Iz tu panjang, kita syarah lagi supaya nanti bila kita dah kita yang hadir di kelas, bila kita buka balik kitab syarah akidah Tahawiyah, antara syarah yang berat, bila kita dah pernah belajar, kita tengok, kita faham. Terutamanya bagi penuntut ilmu secara khusus yang ingin mendalami ilmu akidah. Matan yang kedua, matan Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Ini juga matan yang dihafal di sekolah-sekolah, terutamanya di negara-negara seperti Morocco, Mauritania dan sebagainya. Matan At-Tahawi ini famous di kalangan, asalnya di kalangan mazhab Hanafi.
Manakala matan Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki, famous di kalangan golongan Malikiyah, dan beliau meninggal pada tahun 386 Hijriah. Dan begitu juga akidah Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 449 Hijriah. Akidah Ashabul Hadis ini antara kitab matan dalam mazhab Syafi'i. Dan manakala matan paling terkenal yang dikarang oleh ulama Hambali ialah kitab Lum'atul I'tiqad oleh Ibn Qudamah yang meninggal pada tahun 620 Hijriah. Sebenarnya sebelumnya banyak Imam Ahmad sendiri tulis dan sebagainya, tapi yang tulis berbentuk matan. Apa maksud matan? Matan adalah kitab yang meringkaskan fakta dan tidak sebut dalil, kecuali sekadar yang ringkas. Kalau syarah yang pendek, dia sekadar menyebutkan dalil secara ringkas. Manakala syarah yang panjang sebutkan banyak dalil dan disyarahkan lagi dalil. Itu yang jadi panjang. Kalau matan ni sekadar fakta, tulis fakta tanpa ada dalil, itu namanya matan. Jadi kita tahu satu masalah itu, kita tahu pokok masalah dan natijahnya. Kenapa masalah ini dikatakan begitu? Apa buktinya, dalilnya? Tengok pada syarah. Tengok pada syarah. Sebab tu matan akidah Tahawiyah, Imam Tahawi tulis macam tu je. Fakta. Yang mana kalau orang yang ahli ilmu, mereka nampak je fakta tu, dalil ada pada akal mereka, pada ilmu mereka. Tapi bagi orang awam, kadang-kadang bila baca fakta tu tak tahu dalil. Kerana kita belajar akidah kadang-kadang tidak melalui dalil. Jadi kita perlu baca kitab-kitab syarah. Kitab-kitab syarah. Dan bab akidah ni, semua perkara yang disebutkan pasti ada dalilnya. Kerana ilmu akidah dan fakta-fakta dalam akidah ini adalah berbentuk tauqifi. Apa itu tauqifi? Datang daripada Nabi SAW. Dan 2-3 hari ini nak banyak tegaskan tentang perkara ini, kerana nampak ada kepentingan untuk masyarakat awam bezakan antara ilmu tauqifi dengan ilmu ijtihadi. Kita ada dua ilmu dalam agama ni. Satu tauqifi, yang kedua ijtihadi. Tauqifi artinya ditetapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tauqifi, kita perlu tanyakan dalil. Bila sebut contoh Al-Quran, jelaslah Quran tu matan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyullah. Tak ada siapa boleh ubah sikit pun ayat, apatah lagi perkataan ataupun hurufnya. Kalau sebut hadis tauqifi, mana ada siapa boleh buat hadis? Mesti datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Dan semua ilmu yang apa yang Nabi sampaikan itu, yang Nabi sampaikan, yang Nabi ajarkan, yang Nabi perintahkan, itu namanya tauqifi. Bila berkaitan dengan tauqifi, artinya kita kena cek dalil. Ada tak Nabi kata seperti itu? Ada tak Nabi ajarkan seperti itu? Manakala ilmu-ilmu memudahkan untuk kita faham terhadap apa yang Nabi sampaikan, dinamakan sebagai ijtihadi. Ijtihadi. Anda pernah sebut sebelum ni pun, cuma mungkin kita sebahagian kita lupa. Jadi kita ingat semula. Ilmu ada dua. Satu ilmu tauqifi, yang kedua ilmu ijtihadi. Ijtihadi artinya apa? Mereka meletak ulama membuat kaedah-kaedah untuk memudahkan masyarakat kemudian, atau memudahkan penuntut ilmu mengetahui hukum hakam atau mengetahui maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hukum hakam, hukum fiqh dah sempurna belum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dah. Akidah sempurna, Al-Quran sempurna, dan semua sempurna. Cuma orang datang kemudian, kita nak tahu hukum fiqh,
kita perlu kepada istilah-istilah untuk memudahkan kita faham apa yang Nabi sampaikan. Maka wujudlah ilmu usul fiqh. Contoh yang Nabi suruh, dan kalau tak buat, Nabi ancam atau dia dosa, namakan sebagai wajib. Perkataan wajib dalam usul fiqh hanya disebutkan kemudian. Jadi ilmu usul fiqh adalah ilmu ijtihadi dari segi pengistilahannya untuk memahamkan perkara tauqifi, iaitu dalil-dalil yang diajarkan oleh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa fi'il amar, apa yang Nabi perintahkan, kita kategorikan. Yang Nabi perintahkan ni wajib ke ataupun sunat atau harus, perkara yang harus. Maka adalah istilah-istilah ilmu usul fiqh bukan mewujudkan hukum yang baru, tetapi memahamkan kita terhadap nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu qiraat bukan buat qiraat yang baru berdasarkan pada ijtihad, tidak. Ilmu yang mengumpulkan wajah bacaan yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Jadi hukum asal tidak ada benda baru dalam agama. Macam mana sebut ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ilmu kaedah yang ulama letakkan, bukan buat perkara baru dalam bahasa yang Nabi pakai dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak. Cuma ilmu yang meletakkan istilah-istilah dan kaedah-kaedah agar kita bercakap dengan baris yang betul, seperti mana kedudukan yang betul, seperti mana zaman Nabi SAW. Ilmu saraf untuk betulkan struktur ayat dan tasrif sebagaimana zaman Nabi SAW. Ilmu apa lagi? Ilmu tajwid untuk betulkan tajwid makharijul huruf, untuk betulkan bacaan macam mana Nabi baca. Nampak? Tidak ada ilmu yang dalam syariat ini yang ajar kita buat benda baru. Walaupun pengistilahan itu baru. Pengistilahan ilmu dan aspek seperti itu, tapi tidak dari segi kontennya, tak ada satu ilmu pun kata kami ajarkan satu benda yang Nabi tak pernah ajar. Kami lebih pandai daripada Nabi, tidak. Semua ilmu ni dicatatkan di ijtihad ulama untuk memelihara keaslian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ilmu akidah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita belajar dan apa yang kita yakini dalam akidah umat Islam, semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama akidah dari zaman ke zaman sehingga zaman sekarang hanya meletakkan, membuat taksimat, pembahagian dan kaedah untuk mudahkan kita faham apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bila kata tauhid 3 Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Siapa pun tak kata Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, Umar, wahai Abu Bakar, ketahuilah tauhid itu terbahagi pada 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Mana ada siapa kata macam tu? Tapi yang dibincangkan adalah ijtihad ulama dalam meletakkan tauhid 3 tadi bersesuaian atau tidak dengan apa Nabi ajarkan. Jadi kita kata sesuai. Contoh yang nak bawa di mana-mana untuk mudah faham tauhid 3 tidak lain tidak bukan adalah untuk faham perkembangan ilmu tafsir. Berkaitan dengan Allah ada 3 aspek. Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, asma sifat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah dan ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh-contoh al-uluhiyah, iaitu yang pertama sekali bab sembah dan bab doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab amaliyah. Okey. Jadi ilmu akidah adalah ilmu tauqifi dari segi maklumatnya, ijtihadi dalam bab pengistilahan. Jadi ulama meletakkan kemudian ijtihad. Sebab tu kita tidak ada masalah orang nak kata tauhid itu terbahagi pada 3, tauhid terbagi pada 4, tauhid terbagi pada 5, tauhid terbagi pada 2, tak ada masalah. Yang penting dia tidak menambah atau mengurangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang masyhur dan terkenal dan mudah faham, buku-buku pun dah dituliskan berdasarkan kepada itu. Ulama bahagikan tauhid kepada 3, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Bila kita tahu tauhid 3, maka ketika kita nak bincang tentang kewujudan Allah dan sebagainya, kita ceklah kat bab tauhid ar-rububiyah.
Kalau nak cek tentang hukum pakai tangkal, hukum minta dengan pokok, hukum minta dengan kayu, minta dengan kubur, minta dengan wali dan sebagainya, pergilah cek ke bab uluhiyah. Nak tahu tentang sifat istiwa, tentang al-ulu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat-sifat Allah mendengar, melihat dan sebagainya. Semua sifat-sifat dan nama-nama Allah, ceklah ke asma' wa sifat. Pembahagian tadi hanyalah mengkategorikan dan memudahkan kita faham. Nak pergi jumpa dengan etis ajak jumpa. Rujuklah bab rububiyah, bab sifat wujud Allah dan rububiyah. Nak jumpa dengan geng-geng sembah kayu, sembah pokok, walaupun dia mengaku dia kenal Allah sebagainya, bacalah kitab al-uluhiyah dan dalil-dalilnya. Nak pergi jumpa dengan golongan tak sembah pokok dah, tak sembah ni dah, dia kenal Allah. Dia beribadah pun pada Allah, tetapi dia faham berkaitan sifat-sifat Allah sebagainya dengan takwilan dan sebagainya, maka kita bukalah kitab Asma' was Sifat. Itu pengkategoriannya. Okey. Jadi ilmu akidah adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang maklumatnya itu tauqifi. Sebab tu semua yang disebutkan dalam matan pasti ada dalilnya. Dalil ini yang kita baca. Jadi bila Syekh kata beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, adalah beriman dengan malaikat, dengan Allah, beriman itu artinya beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada-qadar yang baik dan buruk, yang manis dan yang pahit. Semua perkataan ini perlu dirujuk kepada dalil. Maka syarih ketika mensyarahkan, beliau pun menyebutkan bahawa apa yang disebutkan ini adalah yang tercatat dalam hadis Jibril alaihis salam. Hadis Jibril itu dalil, ini matan. Matan artinya Syekh mengemukakan fakta, dan kalau kita nak lihat kepada matan asalnya, ia berasal pada hadis Jibril alaihis salam. Ketika Jibril datang tanya dan kita dah baca pada pertemuan yang lalu. Okey. Kita dah sebut berkaitan beriman dengan Allah. Kita dah habis cerita berkaitan dengan maratibuddin tu ada 3. Tingkatan din, atau kita kata maratibut tadayyun, tingkatan seseorang itu beragama. Ada 3. Islam, iman dan ihsan. Maratibuddin tidak bererti bahawa persoalan berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ihsan, berkaitan dengan ini lebih tinggi daripada cerita tentang salat, zakat, puasa dan sebagainya. Tidak. Tapi ia berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan kualiti amalan seseorang, atau kita maratibut tadayyun. Seseorang yang taat kepada Allah, orang Islam, orang mukmin taat kepada Allah, ada yang taat dengan Allah secara zahir, artinya ikut. Mereka Islam tidak? Islam. Dapat pahala tidak? Pahala. Allah suruh mengucap, dia mengucap. Allah suruh solat, dia solat. Allah suruh zakat, dia zakat. Allah suruh puasa, dia puasa. Allah suruh pergi haji, dia pergi haji. Tapi kalau tanya balik dia, dari mana kamu tahu apa dalil haji? Semua jemaah haji ditanyakan, bawakan dalil Allah wajibkan haji. Kita akan temu ada yang awam, ada yang berilmu, betul? Ada yang kata, kenapa Ustaz? Haji ni tak ada ke? Dia tu tanya, dia tu goyang. Haji tak ada ke? Bawakan dalil, puasa tu wajib. Oh, ada perbincangan ke puasa wajib tak wajib? Dia dah mula goyang. Orang awam mereka hanya ikut. Di kalangan orang awam yang ikut tadi, ada dari mereka buat berdasarkan kepada ilmu dan keyakinan mereka terhadap nas-nas syarak. Bila mereka solat dan mereka lakukan semua amal ibadat, mereka yakin ini semua datang daripada Allah, kerana mereka beriman dengan Allah melalui Al-Quranul Karim. Mereka beriman dengan Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan hari akhirat melalui dalil-dalil yang menyatakan balasan di hari akhirat. Mereka ketika solat, mereka beriman dengan malaikat yang mencatatkan. Mereka beriman dengan malaikat catatkan segala apa yang mereka lakukan. Mereka beriman dengan hari hisab, yang mana apa yang mereka lakukan akan dipaparkan semula. Mereka beriman ketika solat mereka bahawa apa yang mereka lakukan ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bab qada dan qadar. Ini semua mana orang yang buat berdasarkan kepada dalil, kefahaman, dan mereka hanya bangun kerana perintah Allah.
Dan tahap ilmu seseorang berbeza-beza. Ada orang hafal satu dalil, dua dalil. Ada orang hafal perbuatan. Mereka tidak angkat satu tangan, tidak buat satu benda kecuali dalil hadir dalam hati mereka. Orang yang belajar Bulughul Maram, belajar Umdatul Ahkam, yang belajar kitab Al-Muntaqa dan sebagainya, dan mereka hafal detail dalam atau perbahasannya, ketika angkat tangan mereka tak angkat kosong. Orang awam angkat ikut dia. Orang yang belajar, mereka fikir hadis. Kadang-kadang mereka amalkan dengan sejajar dengan bahu. Kerana hadis Nabi SAW bab muhadzah. Kadang-kadang naik tinggi ke sini. Kadang-kadang kalau tarjihkan, apa yang mereka buat berdasarkan pada pentarjihan ilmu. Ketika mereka buat, seolah-olah hadir di depan mereka Nabi SAW sedang solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Macam mana Nabi solat, mereka solat. Macam mana Nabi letak tangan, hadir dalil-dalil kepala mereka letak tangan macam mana Nabi SAW hadir, mereka faham. Ketika mereka memulakan bacaan, mereka tahu Nabi yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, mereka baca. Lepas tu sebut waladdallin, mereka hadir hadis Abu Hurairah macam mana waladdallin. Kita berkaitan hadis Abu Hurairah, nak baca bismillah perlahan tak kuat. Tiap-tiap yang mereka buat, tiap-tiap perbuatan, amalan dan bacaan mereka buat seolah-olah nampak Nabi SAW sedang ajarkan satu per satu. Jadi mereka ni buat dengan iman, buat dengan ilmu. Mereka bukan buat sebab ikut guru dia, ikut siapa-siapa, sebab mereka jumpa dalil yang diajarkan oleh Nabi SAW. Level orang yang begini dengan level yang pertama sama tak sama? Tak sama. Sebab tu tugas kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam begitu je, taat pada Allah. Kemudian dah hari ke hari mengangkat kejahilan kita, bukan sekadar kita taklid ikut, angkat kejahilan sehingga level amalan kita naik kepada level iman. Kita buat dengan ilmu, buat dengan kefahaman. Dan iman yang paling yang menjadi rukun iman, beriman dengan 6 perkara. Berkaitan dengan keimanan kita, dia akan kembali kepada 6 perkara yang akan kita bincangkan satu persatu sebentar lagi. Kemudian orang yang beramal begitu, sampai satu masa dia akan menghayati sebenarnya apa yang dilakukan, oleh kerana semua perbuatan dibuat kerana Allah dan dibuat dengan hati bahawa Allah, bila dia lakukan satu amalan, hadir kalamullah, hadir kalam Rasulullah, seolah-olah ketika solat dia tahu Allah sedang ada di depan dia, Allah tengah uji dia macam mana solat dia macam Nabi ke tidak. Lama-lama datanglah level ihsan, itu kualiti dalam amalan. Kenapa 3 saja? Anda dah sebut pada pertemuan yang lalu, kerana orang Islam tujuan mereka belajar adalah untuk beramal. Bukan belajar untuk tahu sahaja. Belajar sekadar tahu, mungkin ada Yahudi yang tahu, mungkin ada orientalis yang tahu tentang ajaran Islam, tapi dia tidak amalkan. Orang Islam dia belajar dengan tujuan untuk beramal. Maka level Islam yang paling bawah adalah Islam. Level orang yang beragama Islam paling bawah, level Islam, iman dan ihsan. Sama ada Islam, iman, ihsan, semua mereka beramal. Bukan pembahagian ini seperti pembahagian golongan sufi yang mengatakan level syariat, makrifat dan hakikat, yang memisahkan umat Islam pada umat yang beramal macam Nabi, pada umat yang tidak dapat ilmu direct pada Allah, dan juga umat yang paling tinggi yang bersatu dengan Allah wa'azubillah. Apa yang mereka, semoga maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi level Islam itu semua umat Islam perlu ikut Nabi SAW. Cuma dalam bab kualiti amalan itu berbeza. Di sini maksud maratibuddin. Seolah-olah kita kata maratibut tadayyun, level orang beragama. Okey. Masuk kepada iman yang hadis Jibril, tak boleh kita syarahkan. Kita masuk pada pertama sekali al-imanu billah. Iman dengan Allah mengandungi 4 perkara. Apa dia? Tajuk besarnya beriman dengan kewujudan Allah pertama. Yang kedua, beriman dengan rububiyatillah, dengan ar-rububiyah. Yang ketiga, beriman dengan al-uluhiyah. Dan yang keempat, beriman dengan asma' was sifat. Beriman dengan kewujudan Allah mengandungi apa? Mengandungi kepercayaan berikut. Kita percaya bahawa seluruh manusia telah diletakkan dalam diri mereka fitrah untuk kenal Allah dan tahu Allah itu wujud. Cuma ada di kalangan mereka yang fitrah mereka telah bertukar,
oleh kerana ideologi tertentu. Fitrah bertukar artinya dia rasa Tuhan tak wujud. Tapi bila ketuk kepala dia sikit, bila kena pukul sikit, dia cuba cari Allah, Allah. Menangis. Nak cari Tuhan. Kapal terbang goyang sikit, dia dah mula cari Tuhan. Ketika dia sakit kat hospital, Allah, Allah, Allah. Dia tahu. Waktu tu tak ada siapa tolong dia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum. Dia ingkar dengan mulut, tapi sebenarnya di lubuk hati dia, dia yakin. Dia yakin. Dia hanya lawan dengan kita hanya kerana zulman wa uluwa. Dia nak rasa tinggi dan sombong. Tak nak mengaku. Oleh kerana ideologi tadi. Sebab tu kita katakan bahawa sekadar kenal Allah, sekadar buktikan Allah tu wujud dan beriman dengan kewujudan Allah, dia belum jadi orang beriman. Tapi itu salah satu daripada ilmu step awal. Kalau jumpa dengan seseorang, pergi dakwah dengan dia, kita dakwah apa? Adakah kita ajar dia buktikan Tuhan tu wujud? Tak. Kita ajak dia masuk Islam, mengucaplah. Berimanlah dengan Allah. Macam mana beriman dengan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau dipersoalkan, tengok dipersoalkan apa? Kalau dipersoalkan pertama sekali kewujudan Allah, maka kita baru dengan dia ni, kita jawab dengan bukti kewujudan Allah. Kebiasaannya orang tak persoalkan itu. Jadi iman berkaitan dengan kewujudan Allah, ilmu tadi kita belajar dengan tujuan untuk jadi senjata kita ketika berhujah dengan kaum yang mengingkari kewujudan Allah. Tapi nisbah mereka sedikit. Kalau kita berjaya yakinkan dia Allah itu wujud, adakah dia dah jadi Islam? Belum. Dia belum Islam. Dia belum Islam. Hanya percaya bahawa Tuhan itu wujud. Tapi itu sebahagian daripada ilmu. Kerana dia jalan. Kewajipan pertama yang nak senangkan adalah mengucap kalimah la ilaha illallah atau tauhid al-uluhiyah. Jadi beriman dengan kewujudan Allah, pertama sekali kita beriman bahawa apa yang akidah berkaitan kewujudan Allah adalah suatu perkara yang wujud secara daruri dalam fitrah diri manusia. Secara daruri artinya semua orang tahu. Sebab itulah orang-orang dalam hutan ke mana-mana ke, dia cari Tuhan je tak? Cari Tuhan. Kalau tak, dia buat apa? Dia etis lah. Jumpa ke orang etis dalam hutan? Tak ada. Ada yang sembah barang-barang ada. Sebab fitrah tentang kewujudan Allah, bahawa alam ini ada yang menciptakan, ada yang berkuasa dan merasakan diri itu lemah, perlukan bantuan, itu wujud dalam diri manusia. Cuma fitrah tadi kalau tak dibimbing, siapa yang bimbing? Kalau tak ada Nabi Rasul, syaitan, fajtalathum syaitan, syaitan yang akan rosakkan fitrah seseorang. Tugas syaitan yang utama adalah rosakkan fitrah manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita ada fitrah, tapi fitrah tadi perlu dipandu oleh wahyu. Sebab tu perlukan dakwah. Bukan berarti fitrah semua orang bila dalam keadaan begitu dia selamat, dia punya fitrah dah jadi orang Islam, masuk hutan confirm muslimin, tengah solat sujud, tak. Tafasil syariah, detail apa yang perlu dilakukan dalam syariat ini takkan diketahui kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perasaan fitrah yang asal tentang merasakan Tuhan itu wujud dan merasakan diri manusia itu lemah, perlukan kepada Tuhan yang tempat dia meluah, meminta dan sebagainya, fitrah itu wujud. Sebab tu tugas seorang pendakwah ketika berdakwah, ajarkan, arahkan fitrah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika itulah baru hati manusia, fitrah dia tenang. Selagi dia pergi cari Tuhan macam-macam, rasa tak tenang. Itulah yang Nabi Ibrahim hujahkan, cerita tentang berhujah, ada orang pergi sembah matahari, kemudian last sekali dia tak tenang macam mana, kejap ada, kejap tak ada, tengok pada bulan, bintang dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan kita belajar detail dalam bab dalil wujud Allah Subhanahu wa taala. Pertama kena tahu, dalil wujud Allah itu secara fitrah. Maka bukti-bukti kewujudan Allah, dalil pertama dia dalil fitrah. Dalil kedua kita panggil dalil akal. Dalil akal. Dalil akal Allah sebutkan kat mana? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dalil akal ada berapa? Banyak.
semua makhluk Allah alamin adalah dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Cuma diringkaskan kepada 5 dalil yang sebut sebelum ni. Dalil fitrah pertama, yang kedua dalil akal. Dalil akal ni diringkaskan kepada beberapa dalil, antaranya dalil khalq, dalil yang penciptaan. Kita kena buktikan bahawa tidak ada yang mencipta. Sebab tu bab berkaitan dengan wujud Allah dan rububiyah ni sama. Dia lebih kurang sama. Sebab tu ada ulama yang gabungkan terus untuk mudah kita pecahkan, untuk kita faham, mudah faham. Dalil khalq, dalil penciptaan. Kita bila jumpa dengan etis mana-mana, dia kata kami buat kapal terbang. Memang buat kapal terbang, tapi buat kapal terbang dari apa? Dari tiada ke atau menggunakan makhluk Allah? Mesti dia buat kapal terbang, dia cari besi, dia cari dia buat besi, dia buat skru, dia pergi gunakan semua yang Allah ciptakan. Kamu tidak mengadakan sesuatu, kamu hanya menggunakan makhluk Allah. Jadi al-khalq wal ijad hanya milik Allah. Dalil ini dalil yang tak boleh dibangkang oleh mana-mana etis sejak zaman dulu sampai sekarang. Dalil inilah yang nak cerita dulu berkaitan dengan China. Dia cuba untuk, di China ni komunis, dia cuba untuk lawan. Yang dia cerita dia bawa budak-budak kat sekolah bawa daging, lepas tu disuntikkan bahan tertentu. Bahan tu lah konon dia yang cipta. Tunggu lepas seminggu, buka balik daging tu perangai ulat. Dia kata kami ciptakan ulat. Lepas tu ditanya kepada Syekh Abdul Razak tentang keadaan tu. Syekh Razak jawab yang cerita dulu, kalau betul kamu ciptakan, cuba tanya pada dia. Kalau cikgu yang buat ni, kalau cikgu buat, cikgu ciptakan berapa ekor cikgu cipta, yang mana jantan, berapa betina, berapa yang sihat, berapa yang sakit, berapa yang dah mati, berapa belum mati, berapa akan mati, yang mana akan mati sekarang, bila besok, tunjukkan yang mana akan mati, beritahu dulu. Kan cikgu yang mencipta dan mematikan, confirm dia tak ada jawab. Tahu pun tidak. Dia tahu pun tidak. Artinya dia bukan mencipta, dia hanya tahu sebahagian daripada ilmu Allah yang ada dalam asbab. Kerana alam adalah cipta dengan asbab. Seorang lelaki ketika mengahini wanita, dia bukan ciptakan anak, tapi dia tahu macam mana cara untuk dapatkan anak. Betul? Seorang yang orang yang pergi buat awan, untuk awan buatan, dia bukan ciptakan hujan, tapi dia tahu asbab macam mana boleh wujudkan hujan. Faham? Dia bukan mencipta hujan. Dia hanya tahu asbab. Allah bila bukakan kita ilmu asbab, asbab inilah asbab untuk kita kenal Allah, bukan untuk menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bincangkan dalam dalil khalq. Dalil khalq wal ijad. Dalil kedua, allazi khalaqa fasawwa. Dalil taswiyah. Dalil taswiyah, kita katakan bahawa semua ciptaan Allah itu sempurna. Semua sempurna. Sama ada yang sempurna seperti adat, atau yang sempurna mengikut kehendak Allah secara khusus. Kita ni sempurna dah, manusia semua sempurna. Itu tak boleh tak ceritakanlah kadar kesempurnaan yang daripada manusia, daripada binatang, semuanya sempurna. Yang umum. Ataupun yang sempurna mengikut kehendak Allah. Tiba-tiba lahir tak ada tangan, cacat. Sempurna tidak? Tetap sempurna. Tapi keadaan dia yang berbeza pada orang itu memperlihatkan kuasa Allah. Tak semua manusia boleh yakin anak aku lahir sempurna. Tak. Adanya anak yang cacat, adanya anak yang ada masalah mental sebagainya kerana disebabkan oleh makanan, disebabkan oleh perbuatan begini begitu, menyebabkan hamba ni sentiasa memohon kepada Allah. Adanya begini. Namun dalam ciptaan dia tetap ada taswiyah kesempurnaan. Kerana orang yang tak ada tangan tadi, dia boleh dengan kaki dia pegang pen, boleh melukis. Cuba bagi kita buat. Tak boleh buat apa-apa. Tapi disebabkan Allah cipta ada kekurangan. Pertama, untuk manusia yang sihat ni, dan yang mak ayah dan keluarga berdoa kepada Allah agar Allah ciptakan makhluk yang zurriyatan tayyibah. Zuriat yang baik dan sempurna. Kita minta doa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Tayyibah termasuk semua sekali. Nak yang sempurna, nak yang ni. Namun kalau Allah berikan makhluk yang berbeza, yang mempunyai kemampuan berbeza, di sana dalam penciptaan mereka kita akan nampak kebesaran Allah. Kerana Allah ciptakan sempurna. Kita rasa kalau tak ada tangan, tak boleh lukis, tiba-tiba orang ada kaki pun melukis. Kadang-kadang dia melukis dengan mulut. Melukis dengan mulut. Cantik.
Kita nampak kebesaran Allah di sana. Ini nama dalil taswiyah. Kita rasa itu kalau sesama makhluk, sesama manusia. Tengok pada makhluk lain tak ada kaki, tak boleh jalan. Yang boleh berjalan, makhluk yang melata. Ada yang kita kata, kalau hidup dalam air kita tenggelam. Tak, Allah boleh cipta makhluk yang duduk dalam air tapi tak tenggelam. Syaratnya makhluk tu nampaklah bukti dengan jelas. Jangan percaya pula ada duyung-duyung. Sebab kalau tak percaya dengan kuasa Allah, kita percaya kuasa Allah. Tapi berkaitan dengan makhluk perlu ada dalil. Ada bukti ilmiah. Kalau nak sebut tentang makhluk, nak sebut ada wali sekian kencing jadi emas. Bukan kita tak percaya kuasa Allah, kita percaya kuasa Allah. Tapi nak disebabkan pada makhluk, perlu ada bukti. Tunjukkan kalau ada. Itu bezakan. Kita menjadikan, ini bab dalil, bab dalil at-taswiyah. Yang ketiga, alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Dalil qaddara, dalil takdir. Dalil takdir ni apa? Semua yang Allah cipta tadi, yang daripada tiada kepada ada, kemudian Allah sempurnakan, kadar kesempurnaan itu dikadarkan dengan sesuai dengan makhluk tersebut. Betul? Tahap hidung kita cium dengan tahap anjing dia mencium benda sama tak? Sensitif tak sama. Sensitif hidung kita dengan hidung anjing, hidung ular. Dan telinga, pendengaran kita dengan pendengaran binatang-binatang tertentu sama ke tidak? Tak. Sesama kita pun sensitif lain-lain. Betul? Tapi ketika Allah berikan semua deria dan semua yang ada pada kita, semuanya qadar. Allah bagi kadar yang sempurna. Hidung kita kalau tajam lebih, duduk jauh 3 meter, duduk cium ketiak orang. Dari jauh dia cium. Tak ada hidup kita. Betul tak? Sensitif lebih. Cium-cium. Ni bau kat tandas. Tandas jauh. Jadi, kadar yang Allah berikan kepada seseorang, tiap-tiap orang itu Allah berikan kadar yang sempurna dalam penciptaannya. Bismillah. Tangan kita, panjang pendek sempurna. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dalam tangan jari, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ruas jari, ada berapa urat, ada berapa kadar, semua kadarnya ada. Sampai pada tahap kadar kromosom yang paling kecil, kena sempurna. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Ini dalil takdir, qaddara. Allah takdirkan. Mata kita, tak boleh kurang. Kurang pakai kacamata lama-lama sampai tak nampak. Dan tak boleh lebih. Kalau lebih pada biasa, hidup tak tenang. Tajam sangat, nampak jim tinggi. Oh, ramai punya. Macam-macam muka ada. Dah tak ada hidup dah kita. Nak jalan ke mana kalau nampak semua makhluk? Tajam sangat, nampak virus berterbangan. COVID, nak elak ada COVID. Datang virus, datang bakteria. Tak boleh hidup kita. Air yang disediakan sekarang ni, tengok air. Saya tengok satu di YouTube. Ada orang tu dia pakai mikroskop, dia letakkan barang-barang tu, makanan, betul letak ni, letak tangan dia. Lepas tu lah sekali letak kahak dia. Ada video tu. Memang geli kita tengok. Bila dia tengok pada jari pun dah geli dah. Tengok pada kulit yang bersih tu pun dah nampak geli. Rupanya dalam badan kita ni berjuta, malah berbilion makhluk menumpang. Kita tak tahu. Kita nampak dalam diri kita hanya makhluk Allah. Kita ni makhluk Allah. Rupa-rupanya di badan kita ada berbilion makhluk yang lain yang Allah pelihara dengan kita. Betul? Makhluk-makhluk yang hidup, yang berkeluarga. Yang ada keluarga. Betul tak? Itu dalam diri kita, dalam diri binatang. Sebatang pokok, nampak macam pokok. Dalam pokok tu ada macam-macam makhluk Allah. Dalam sebatang pokok, ada kita nampak keluar cendawan sebagainya. Dalam cendawan tu ada berbilion makhluk yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang Rabb pada seluruh makhluk. Tiap-tiap makhluk tadi kalau detailkan, hatta kalau kita sekarang kita paling famous corona lah. Virus yang paling kecil corona dibesarkan. Tiap-tiap yang ada pada badan corona tersebut ada fungsinya tersendiri. Ini bukan badan kita ini. Semuanya takdir, dari takdir.
Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Lepas Allah takdir sempurna, fahada. Allah berikan hidayah. Nama dalilul hidayah. Dalil hidayah artinya semua makhluk lahir-lahir tahu guna. Kita tahu, budak-budak siapa mak dia ada ajar kanak-kanak, hisap hisap macam ni. Mana ada kita yang tahu bagi minum dia tahu hisap sendiri. Dia tahu menangis. Tiba-tiba kita, bukan mak dia ajar ketawa, tiba-tiba dia senyum. Dah buka mata. Dah ini. Kita rasa terkejut perkembangan dia. Dari mana dia tahu? Hidayah. Mata kita kena matahari, tahu kecilkan mata. Budak kecil pun, baby tu, letakkan cahaya matahari, tiba-tiba mata dia mengecil. Siapa ajar baby ni mengecilkan mata dia? Dia belajar sains ke? Cara berdepan dengan matahari? Tak. Hidayah. Fahada. Dengan pelbagai bentuk hidayah. Dalam Al-Quranul Karim. Yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syurga neraka, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Tapi hidayah-hidayah yang lain, yang Allah beri, hidayah terlalu banyak. Allah berikan hidayah kanak-kanak mengenali makanannya, mengetahui minumannya. Sebab tu bila Nabi Musa ketika diberikan pilihan sama ada susu ataupun api, dia nak ambil mana? Susu. Cuma malaikat alih tekan ke api. Oh, dia budak-budak, tak tahu tak kena api. Hakikatnya fitrah itu wujud. Dan ini namanya dalilul hidayah. Ayat Quran pada tiap-tiap ayat rububiyah dan membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar kat mana? Dalam bab tauhid ar-rububiyah. Jangan pergi ke golongan ilmu kalam. Ilmu kalam tak ada bincang bab ni. Dia cuma cinta Allah tu wujud, kena tahu. Kewujudan tu ada, dia kena belajar wajibul wujud. Dia kena hafal dia istilah-istilah dia. Mumkinul wujud dan mustahilul wujud atau istihalatul wujud. Lain. Atau mumtani'ul wujud. Benda yang lepas tu macam mana pula yang wujud? Dia buat sifat. Oh, semua yang bergerak itu makhluk. Betul ke semua yang bergerak itu mesti makhluk? Dan Tuhan tak boleh melakukan apa-apa? Semua kaedah yang dibuat tu tentang Tuhan dibuat dengan takhmin. Alasan laisa kamitslihi syai'. Betul lah, laisa kamitslihi syai', tapi takkan sampai tahap faham laisa kamitslihi syai' sehingga menafikan firman Allah yang lain. Sebab tu sama ada bab asma sifat, bab rububiyah. Saya ada satu, siapa hantar? Saya ingat siapa kawan-kawan kita hantar. Ada satu tweet ataupun satu status, dia kata, kalau aku jumpa Wahabi aku tanya satu je. Cuba datang, macam mana kamu nak buktikan Allah tu wujud? Pasti mereka bebal dan tak tahu apa. Memandai kau orang. Tak belajar, katakan tak belajar. Kita ketika belajar tauhid, tujuan kita belajar tauhid uluhiyah, bukan bererti kita tak belajar tentang dalil-dalil kewujudan Allah. Ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita mengatakan bahawa awal wajib 'alal mukallaf adalah akur terhadap uluhiyatillah dengan zahirkan dengan mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Inilah kewajipan pertama dia sebagai seorang muslim. Okey, tauhid, beriman dengan wujud Allah, beriman dengan rububiyatillah. Rabb panjang kalau tak habis kat sini juga. Bab rububiyah lebih kurang dengan bab uluhiyah. Kemudian beriman lebih kurang dengan bab wujud Allah tadi. Lebih kurang. Tapi kalau detail, kita akan bawa dalil khalq, Allah cipta, dalilul mulk, kerana Allah kata Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mana dalam bab mulk, macam mana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dalilul tadbir, dalil semua ni dibincangkan dalam tauhid ar-rububiyah. Tuan-tuan buka ayat-ayat rububiyah, macam mana kita cerita tentang wujud Allah tadi, berkaitan wujud Allah, perbuatan Allah yang lain dibincangkan secara detail berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini nama tauhid ar-rububiyah. Kemudian sehingga kita belajar tentang rububiyah, sehingga kita yakin bahawa Rabb terhadap alam ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada Rabb yang mengaturkan alam ini. Ketiga, tauhid al-uluhiyah. Atau kita belajar tentang uluhiyatillah. Apa maksud uluhiyatillah?
kita belajar tentang hak Allah, tentang rububiyah tadi akan membawa kita kepada uluhiyatillah. Kita takkan sembah selain Allah. Sama ada sembah selain Allah atau mengambil perantaraan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah menafikan kedua-duanya. Menafikan penyembahan selain Allah atau menyembah selain Allah sebagai perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan tauhid al-uluhiyah. Apa yang tekan uluhiyah? Kita akan bincangkan secara detail bahawa uluhiyah ini ialah tujuan makhluk ini diciptakan. Uluhiyah adalah awwalul wajib al mukallaf. Perkara pertama yang seorang mukallaf perlu lakukan. Uluhiyatillah merupakan kunci yang membezakan antara seorang itu muslim ataupun kafir, seorang itu ahli neraka ataupun syurga, dan pelbagai awal wajib awal da'watul rasul dan sebagainya. Semua ni kelebihan tauhid al-uluhiyah. Dan apakah dan segala tajuk yang berkaitan dengannya, bab meminta dan memohon kepada selain Allah sebagainya dibincangkan secara detail. Kat mana boleh meminta, boleh tak kita manfaatkan pokok? Boleh, gunakan pokok, tapi bukan minta tolong dengan pokok. Boleh atau tidak kita pergi gunakan apa hukumnya gunakan anjing? Boleh kalau boleh latih dia. Tapi bukan minta tolong dengan anjing. Orang yang cakap minta tolong pokok, kata lebih baiklah otak tu gunakan minta dengan semut, lagi baik. Betul tak? Kenapa? Zaman Nabi Sulaiman keluar dengan tentera dia untuk istisqa. Hujat berlakunya kemarau. Lepas dah keluar, Sulaiman kata, qad kafakum ghairuk. Cukuplah. Ada orang lain dah doa dah, dan Allah dah makbulkan. Sebab Nabi Sulaiman mendengar suara seekor semut yang sedang terlentang, angkat keempat kakinya, mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Rab, inna khalqun min khalqik fasqina. Wahai Tuhan, aku ni makhluk pada makhluk Allah. Fa innahu la ghina an suqyak fasqina. Tak ada siapa yang boleh. Kami ini sangat mengharap terhadap hujan yang kamu turunkan, ya Allah. Turunkan hujan. Siapa yang doa? Semut. Kemudian Allah makbulkan tidak doa semut tadi? Makbul, betul? Orang yang pergi minta kat pokok wali lebih patut pergi minta dengan semut. Semut banyak tak? Banyak. Wali belum tentu ada kat situ. Roh wali ada kat mana? Dekat kubur yang tipu banyak. Kalau betul sekalipun tak tahu kat mana roh dia, kat mana. Kita tak tahu perkara ghaib. Yang tahu makhluk yang mustajab doa semut. Lepas ni pergi kat semut pula dah. Jangan. Ini cakap ni untuk cabar, untuk logikkan kita. Bab amalan kita kena ikut apa yang Nabi ajar, bukan ikut logik. Bab ibadah bukan ikut logik. Kalau ikut logik, dengan semut pun kita boleh tawasul. Cakap dengan semut, doakan aku semut. Kau kan mustajab doa. Semut tengah berjalan, terlentangkan dia. Kau buatlah macam Sulaiman. Kan, terlentangkan dia. Itu kerja bodoh. Tak ada orang buat begitu, memang tak ada pun. Tapi nak kata, kalau semut tu confirm dalil, ada dalil semut meminta pada Allah, Allah mustajabkan. Kita tak minta dengan semut. Kenapalah pergi minta dengan pokok? Benda yang lebih jauh lagi. Wallahu alam. Semoga Allah berikan kita hidayah dan kekalkan kewarasan akal kita dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bab uluhiyah. Kita belajar sehingga kita sembah Allah dan tidak sembah selain Allah. Nak ulang-ulang balik benda ni supaya benda ni masuk dalam kepala. Yang ketiga, kita sama-sama kita dah kenal Allah, sembah Allah. Mana kenal Allah dengan sebenarnya sembah Allah berbeza sedikit. Di kalangan ahli Islam tadi berbeza macam mana sifat Allah. Ini bab rububiyah kita nampak Allah ciptakan, Allah bab rububiyah perbuatan Allah nampak kesannya pada makhluk. Tapi bab perbuatan Allah, Allah istiwa, mana siapa nampak? Allah Maha Tinggi. Allah, macam mana ilmu Allah, macam mana perbuatan kalamullah, ketika macam mana Lauhul Mahfuz, tak tahu. Semua ni kita belajar di tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat bab yang paling tersembunyi. Bab paling tersembunyi yang mana kita perlu rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kerana ini cerita tentang zat Allah. Cerita tentang nama Allah dan sifat Allah. Kalau tauhid ar-rububiyah, kita nampak apa yang Allah lakukan. Daripada maf'ulatillah, kesan daripada perbuatan Allah. Allah ciptakan makhluk. Kita nampak makhluk. Allah letakkan qada dan qadar. Kita nampak apa yang berlaku qada qadar, mengandungi baik dan buruk. Kita dapat faham. Tapi sampai pada tahap asma wa sifat,
Allah beristiwa atau tidak, jangan memandai-mandai tukar kalamullah, mustahil Allah istiwa. Jangan pandai-pandai. Bab ini bab ghaib yang paling memerlukan kepada ketundukan terhadap nas. Sebab tu bab asma sifat, orang yang menafikan Allah istiwa, menafikan sifat-sifat Allah bukan bab kecil. Dia telah meletakkan meletakkan, meyakini bahawa kemampuan akal dia mampu memustahilkan apa yang Allah sebut. Allah kata Allah istiwa, dia kata mustahil. Allah kata Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, dia kata mustahil. Kalau Allah kata-kata sekalipun tak boleh ada suara yang didengar. Oh, Musa dengar sebanyak ketika bercakap Allah, suara pokok. Jangan memandai-mandailah. Beriman sahaja dengan Allah. Beriman sahaja dengan kalamullah. Sebab tauhid asma sifat berkaitan nama Allah, sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah, diri Allah. Ini bab asma sifat, bab yang paling ghaib, yang perlu kepada iman. Sebab tu orang Islam yang dah selamat tauhid rububiyahnya, mungkin dah selamat uluhiyahnya, tetap masih lagi kurang faham dalam asma' wa sifat. Sebab tu perlu kepada nilai, sebab tu asma' sifat ni bab tauhid yang memerlukan kepada kefahaman dan ketundukan terhadap nas. Kalau orang, kenapa ulama pisahkan bab asma' sifat daripada bab rububiyah? Supaya berlaku adil terhadap orang-orang yang akan kesilapan. Ada orang ilmu dia tak betul sampai dia mengaku ada yang tadbir alam. Orang ni ketepikan masalah. Tapi ada orang dia tahu Allah tadbir alam. Cuma bab sifat-sifat ni dia rasa dengan ilmu yang dia belajar daripada ilmu mantik, ilmu sifat, dia nampak dia dah takrifkan. Dia belajar ilmu mantik. Ilmu mantik ni apa? Ilmu mengajarkan kita takrif dalam bab tasawur dan mengajarkan kita qiyas dalam bab tasdiq. Dengan ta'rif mantiki yang dia belajar, akhirnya dia ta'rifkan yat itu sebagai anggota. Macam mana ada pada makhluk. Dah tersalah lah. Baguslah kalau ilmu mantik boleh letak kat orang. Oh, tangan satu juzuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan adalah anggota digunakan untuk begini begitu, mengandungi begini. Bolehlah. Tapi untuk Allah, salaf tak gunakan begitu. Salaf hanya mengisbatkan asal makna dan serah kaifiah pada Allah, tak tahu langsung kaifiah. Maka sifat yad pada Allah tidak boleh ditarifkan, hanya kekalkan yad. Sifat istiwa pada Allah hanya kita carikan makna asal lughah, tapi kita tidak mentakyifkan. Kita kata istiwa dalam bahasa Arab, istawa ala berarti Allah meninggi, Allah beratas, ala wartafa. Fahamkan makna asal. Cukup, tetapi tidak mengkaifiahkan. Sehingga menceritakan kalau Allah ke atas artinya ada yang meliputi, ada yang di bawahnya. Allah memerlukan pada arasy macam-macam ilzamat yang dilakukan. Itu adalah perbuatan golongan ahlul kalam. Ini punca kesilapan. Yang dah percaya macam tu pecah pada dua. Satu yang nak isbatkan. Kalau Allah dah kata, Allah ada tangan, dan tangan ni confirm berjuzuk, confirm berjisim, percaya je lah, Allah ada jisim. Apa susah? Melampau pula. Ni jadi golongan mujassimah. Golongan musyabbihah. Siapa mereka? Ahlul kalam. Siapa mereka musyabbihah? Ahlul kalam, yang terdiri daripada golongan Syiah yang pada awalnya golongan Syiah sebagainya, yang cenderung, dan golongan asal daripada Yahudi yang cenderung kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Berlaku. Yahudi kata Allah ciptakan alam, Allah penat. Allah ni ada tangan, tapi tangan Allah terbelenggu, tak nak bagi, lokek. Yadullahi maghlulah. Ni golongan musyabbihah dan mujassimah dari kalangan golongan Yahudi, melampau. Dan Yahudi lah yang bawa pemikiran, termasuk ilmu kalam sebagainya, mereka yang sebarkan pada peringkat awalnya. Jadi kecenderungan yang pertama, bila mereka tafsirkan ayat dengan kefahaman kaedah ta'rif yang dibuat dalam mantik, memang tak kena. Ta'rif mantiki adalah untuk mengkategorikan makhluk, bukan mengkategorikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh dengan kategori makhluk kata Allah tak boleh begini begitu. Tak, untuk bab Allah pisahkan. Bab sifat Allah pisahkan. Allah takkan sama makhluk, dan apa sahaja Allah beritahu kita beriman. Kan settle. Inilah dia kaedah ahli sunnah wal jamaah. Pisahkan. Berkaitan dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Kalau nama Allah sama dengan nama makhluk sekalipun, laisa kamitslihi syai'. Walaupun nama Nabi Allah, sifat Allah disebutkan sama sifat makhluk, laisa kamitslihi syai'.
Allah mendengar, makhluk mendengar, laisa kamitslihi syai'. Allah berkata-kata, makhluk berkata-kata, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, makhluk memiliki wajah, laisa kamitslihi syai'. Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, laisa kamitslihi syai'. Dengan syarat apa yang kita kata tu Allah kata, Nabi kata. Tapi mesti dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Bukan dengan cara al-kalam. Allah mendengar. Oh, kalau mendengar artinya Allah mendengar artinya ada telinga, contoh. Mujassimah. Mustahil Allah mendengar ada telinga. Oh, kalau Allah bercakap, berkata-kata, oh mustahil ada suara sebab ketika ada suara. Jangan memandai-mandai. Kita tahu Allah tu bercakap dengan suara didengar, tapi nanti sama dengan makhluk. Jangan pandai-pandai buat ilzam terhadap perbuatan Allah kecuali apa yang Allah sebut. Percaya dan jangan kiaskan, jangan buat tafsiran yang menyamai apa yang disebutkan oleh makhluk. Cukup isbatkan secara makna asal. Makna yang asal dan serahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, selesai dah tauhid, bukti kewujudan Allah, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kemudian kita pergi pada beriman dengan malaikah. Apa maksud beriman dengan malaikah? Itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam bab apa yang diceritakan berkaitan dengan malaikah. Apa maksud beriman dengan malaikat? Okay. Pertama, beriman dengan kewujudan malaikat. Jangan kata malaikat tak wujud pula. Itu first kali. Ada tak orang kata malaikat tak wujud? Ada. Ahli falsafah kata malaikat tak wujud. Falsafah kata malaikat tak wujud. Golongan falsafah, semua perkara ghaib yang Allah sebutkan, dia kata ini hanya gambaran je. Allah bagi buat metafora, buat contoh. Sebenarnya itu semua hakikatnya tak. Apa yang kita nampak tu je. Dia mengingkari semua perkara ghaib. Ini ahli falsafah. Tapi golongan Mu'tazilah dia menafikan bukan perkara ghaib yang bertentangan dengan hukum akal yang ada pada ilmu mereka, yang ada pada formula mereka. Beza tu falsafah ni kafir. Memang kafir lah ahli falsafah. Tapi bukan falsafah Islam yang terpengaruh. Yang terpengaruh ada yang terpengaruh sampai tahap menafikan kewujudan Allah, ada yang menafikan kewujudan malaikat, kewujudan apa yang bertentangan dengan nas, dia kafir. Kalau dia tak menafikan, dia mentakwilkan atas fahaman tertentu yang perlu pada pendetailan. Beriman dengan malaikat. Pertama, kita beriman dengan wujudnya malaikah secara ijmal, dengan sifat-sifatnya yang disifatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Cukup tak iman ijmal? Cukup untuk jadi orang beriman. Orang semua beriman percaya bahawa malaikat itu wujud dengan segala sifat-sifat dan tugasnya seperti mana disebut oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya iman secara mujmal. Tiap-tiap bab yang mujmal ada mufassalnya. Ada yang ayat-ayat yang mendetailkannya. Iman mujmal untuk orang awam. Dan orang awam itu sendiri perlu belajar lagi. Perlu baca ayat Quran dan hadis. Dari semasa ke masa, dia dapat pengetahuan yang mufassal, yang semakin detail. Jumpa satu ayat, terangkan secara detail kata malaikat. Namun syaratnya, semua sekali itu iman. Bukan direka-reka. Semua yang dipercaya tadi, apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut. Beriman dengan malaikat secara mujmal. Pertama, beriman bahawa malaikat itu wujud. Dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya belajarlah. Secara detail. Selepas daripada yang mujmal tadi. Sifat malaikat. Pertama, malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan pembantu Allah. Malaikat makhluk Allah, bukan rakan kongsi, bukan anak Allah, bukan anak perempuan Allah, bukan siapa-siapa. Yakin bahawa malaikat itu makhluk Allah. Malaikat adalah makhluk Allah. Dan kita tak boleh minta tolong dengan malaikat. Ini sifat malaikat pertama, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka diciptakan daripada nur. Daripada cahaya, nur. Ini yang tersebut dalam nas.
Ketiga, mereka mempunyai zat yang mahsus, yang betul-betul ada zatnya. Bukan macam golongan ahli kalam yang mengata bahawa malaikat ni adalah makhluk nurani. Dia bukan ada zat. Tak, malaikat ada zat. Dalilnya mana? Nabi bila dia mi'rajkan, Nabi nampak Jibril dengan zat asalnya. Bukan malaikat ni makhluk yang makhluk yang tak ada rupa, tak ada apa, tak ada semua sekali yang dicerita dalam dia kata benda yang nurani, macam malaikat ni macam roh kita begitu-begitu, ataupun malaikat ni keadaan, seperti mana ahlul falsafah kata malaikat ni keadaan. Bila keadaan yang baik namanya malaikat lah, keadaan jahat namanya syaitan. Ini satu keadaan. Bukan. Malaikat memang ada zat, zawatun mahsusah, ada zatnya. Zat malaikat ada apa? Ada zatnya. Zat yang ada kepak. Ada sayap, betul? Sayap. Ada yang ada dua sayap. Nas menyatakan bahawa paling kurang sayap malaikat itu dua. Ada yang dua, ada tiga, ada empat dan ada yang lebih. Jibril memiliki 600 sayap. Zat lah tu. Bukan benda alam nurani. Seperti mana disebutkan ilmu kalam. Betul-betul zatun mahsusah. Zat yang memang malaikat tu betul-betul malaikat. Makhluk Allah yang ada zat. Yang dapat membezakan. Oh, okey, ni fulan. Oh, ni Jibril. Ni Mikail. Ni Israfil. Kenal malaikat tu. Bukanlah satu keadaan. Bukan juga alam nurani. Dia memang zawat. Yang memang ada sayapnya. Memang betul-betul zat. Beriman dengan malaikat. Juga beriman bahawa mereka ni penduduk langit. Tempat tinggal malaikat kat mana? Langit. Orang kata, kan ada kat sini Ustaz, kiri kanan. Ini malaikat yang turun. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun nahar. Malaikat tak akan turun ke bumi kecuali dengan perintah Allah menjalankan tugas. Tempat mereka bukan di bumi. Sebab tu Allah sering sebut, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama-nama orang hadir majlis ilmu di sisi makhluk yang di sisinya, iaitu malaikat yang ada di langit. Sebab Allah kat mana? Ke atas lah. Tapi bukan bersama malaikat. Malaikat ada ke atas, tapi Allah dan semua itu berada di bawah arasy. Allah istiwa di atas arasy, tidak bersama dengan makhluk. Tak boleh samakan maksud atas dan langit itu dengan satu makna. Tidak. Perlu kita faham. Yang di langit pun langit ada tingkat-tingkatnya. Di atas langit ada lagi makhluk-makhluk sampailah kepada kursi-kursi bawah adanya arasy dan sebagainya. Itu yang kita belajar secara detail dalam asma wa sifat dan berkaitan dengan rububiyah. Itu pun dibincangkan. Jadi kita beriman bahawa malaikat tempat tinggal mereka di langit. Kita juga beriman bahawa penciptaan malaikat satu ciptaan yang agung, yang besar. Semua cerita tentang kebesaran. Tak ada cerita tentang ciptaan macam virus ke apa. No. Satu makhluk yang memang disifatkan dengan azamah, sifat keagungan, dan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga salah satu tentera tentera Allah. Dan mereka akan lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Malaikat ada kemampuan untuk berupa. Qadir alat tamathul dan tasyakkul. Boleh bentuk apa malaikat Allah perintahkan, dia akan ikut perintah Allah. Jibril turun ke bumi dalam bentuk seorang lelaki. Tapi mereka bukan lelaki, bukan perempuan. Itu adalah sifat yang kita belajar. Dan sifat-sifat ni kita tahu secara detail daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah golongan muqarrabun yang sentiasa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternafilah cerita Harut dan Marut sebagai orang yang pada malaikat yang berubah, dia letakkan nafsu kemudian berzina dengan perempuan. Ini semua cerita tak betul. Mereka adalah makhluk muqarrabun. Dan mereka adalah makhluk mukarramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita berkaitan malaikat cerita hina seperti mana setengah daripada orang cerita. Mereka tak disifatkan dengan sifat lelaki dan perempuan. Tidak ada jantina. Walaupun kebanyakan malaikat akan bertasyakul, turun dalam bentuk seorang lelaki. Kenapa? Kerana itu sifat kesempurnaan pada makhluk tersebut. Malaikat mereka akan berupa dengan sifat yang sempurna. Kecuali bila diperintahkan dengan tujuan tertentu.
Malaikat berupa seperti seorang yang buta pergi kepada seorang lelaki yang buta yang diberikan binatang-binatang pada dia. Kemudian itu perintah Allah secara khusus. Berupa seperti seorang yang sopak, ada penyakit tertentu, berupa seperti seorang buta, botak, seorang yang botak. Dengan perintah Allah baru mereka buat khas. Tapi keadaan umum mereka akan turun dengan wajah yang paling sempurna. Jibril banyak turun bentuk seperti wajah Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi SAW, orang yang paling antara manusia paling handsome di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Malaikat tak saling nikah menikahi. Malaikat tidak lahir melahirkan. Makhluk malaikat tak lahir, daripada awal lagi Allah cipta malaikat banyak lah. Sebab mereka tidak lahir, tidak melahirkan. Tak ada malaikat ni anak siapa? Anak siapa? Mikail anak siapa? Anak saudara Jibril kot? Tak ada cerita macam tu. Dia tak ada kaitan. Pakcik, makcik semua tak ada. Mereka tak bosan. Bosan dah tulis. Relax kejap. Orang buat kejahatan, kalau kena pada malaikat tengah tidur ke, tengah bosan ke, dia tak tulis. Tak ada. Mereka tidak penat. Tidak penat, kita tidak meninggalkan kerjanya. Tapi adanya juhud. Seperti mana kata Syekh Ibn Taimiyah. Adanya, mana mereka tak penat tapi ada usaha untuk buat. Syekh Ibn Taimiyah kata seolah-olah bab penat ni perlu dibincangkan. Nak katakan lafaz penat, mereka ada tak, mana adanya usaha untuk taat, adanya usaha. Letih tak disebutkan. Berlafaz penat, jadi tak boleh disifatkan dengan penat. Tapi mereka ada usaha, paksa diri mereka untuk buat, untuk ikut perintah Allah. Mereka berkata-kata, Allah bercakap dengan mereka. Makhluk yang betul lah, bukan makhluk alam nurani ke macam seperti ilmu kalam ni. Dia tolong fahamkan manusia dengan akidah ke dia buat berbelik. Takrif yang dia buat tentang malaikat, takrif yang pelik. Takrif, tu bukan takrif malaikat. Takrif tu takrif yang tak tepat. Sebab tu perkara ghaib, yang disebut dalam perkara ghaib, semua perkara ghaib jangan rujuk ilmu kalam. Lepas tu ilmu kalam nak belajar kat mana? Tak payah belajar lah. Sebab dia cerita tentang perkara gaib. Satu ilmu kalam kita tolak, ilmu mantik dalam bab ta'rif kita terima untuk digunakan dalam bab ta'rif wa usul fiqh, ta'rif lain. Kita bukan bodoh-bodoh tolak ilmu mantik. Tapi kita tolak ilmu mantik yang digunakan dalam mentarifkan sifat Allah, mentarifkan perkara gaib, kerana itu adalah tindakan yang tidak betul. Meletakkan ilmu mantik untuk mentarifkan dan untuk memperkenalkan urusan berkaitan dengan perkara gaib. Malaikat, sifat mereka sifat yang sempurna. Mereka disifatkan sifat malu. Mereka disifatkan dengan sifat rasa terganggu dengan apa yang manusia tak suka. Maksudnya kalau busuk sangat, malaikat pun tak suka. Malaikat tak duduk tempat-tempat yang busuk dan sebagainya. Ini semua sifat-sifat yang disebutkan dalam sunnah. Dan anak nak buka tapi dah tengok jam. Imam malaikat ni banyak sangat yang anak sediakan kat sini. Terlalu banyak dengan dalil-dalilnya. Tapi ini semua perbincangan berkaitan dengan malaikat. Secara kesimpulannya, kita beriman dengan malaikat secara mujmal, umum. Namun bila kita baca dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kita akan jumpa secara detail. Yang kedua, kita beriman dengan malaikat dengan semua nama-nama yang Allah sebutkan dan tugas-tugasnya. Ada malaikat Allah sebutkan nama dan tugas seperti Jibril muwakkal bil wahyi, Mikail muwakkal bil matar, Israfil muwakkal bin nafs fi sur. Mana tugas dia untuk tiap sangkakala. Malakul maut muwakkal bi qabdil arwah, yang ditugaskan untuk cabut ruh. Malaikat malakai al-munkar wan nakir muwakkal fil qabri, yang menguruskan urusan seseorang di kuburan. Tiap-tiap orang ada mungkar dan nakirnya yang akan datang tanya. Raqibun atid, ikut setengah pada lafaz, walaupun dia katakan sifat khilaf, nama ataupun sifat dan sebagainya. Kalau sabit nama tersebut, kita kata nama, beriman dengan nama dan tugasnya. Cuma Raqibun atid, kebanyakan ulama kata itu adalah sifat dan tugas mereka, bukan nama mereka Raqibun atid. Khilaf. Tapi kalau ada nama, beriman dengan nama Allah dan beriman dengan nama-nama malaikat dan sifat-sifat mereka. Dan banyak malaikat disebutkan tugas-tugas mereka tanpa disebutkan nama-nama
mereka. Kita beriman malaikat yang angkat arasy, malaikat yang tugaskan untuk catatkan segala yang berlaku pada makhluk ini ketika diciptakan dalam kandungan ibunya. Hadis Ibnu Mas'ud, yu'mar bi arba', yang catatkan rezeki, ajal, amal baik, amal buruk. Beriman dengan banyak yang sebut malaikat yang jaga gunung. Malaikat, bukan wali. Malaikat. Jadi kita tahu bahawa yang uruskan semua alam ni hanya malaikah, dan mereka uruskan dalam erti kata mereka makhluk Allah, ikut perintah Allah, dan mereka tak layak, dan mereka bukan Rabb, dan tak layak kita beribadah kepada mereka. Bukan kiaskan malaikat uruskan alam kemudian boleh minta dengan malaikat, kecuali malaikat yang ditugaskan. Khilaf ulama. Malaikat ditugaskan untuk tunjuk jalan orang yang sesat di padang pasir. Tugas malaikat ni ulama khilaf kerana hadisnya hadis yang boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Mana kalau jadi hasan, hasan li ghairi. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk tunjukkan jalan di padang pasir. Bagi ulama yang kata sabit, dia boleh, maknanya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dengan Allah, minta tolong Allah, dan kata wahai hamba Allah, tunjukkan aku jalan yang betul. Boleh tidak? Kalau ada dalilnya. Bukan kerana istighatsah dengan malaikat kerana malaikat itu memiliki sekian-sekian. Tak. Memang dalam perkara itu ada dalil. Tapi rajihnya dalilnya lemah, dhaif. Cuma Imam Ahmad rahimahullah ada dua riwayat, ada riwayat Muhammad tolak, ada riwayat Muhammad kata dalil tersebut boleh terima tahsin, maka diamalkan. Diamalkan kerana dalil tadi, bukan kerana beristighatsah dengan makhluk. Maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh berkata, wahai hamba daripada hamba Allah, tunjukkan, mudahkan jalan, tunjukkan jalan, kerana Allah tugaskan mereka. Terhad pada perkara tersebut. Tapi rajihnya dalil ini dalil yang dhaif. Kalau orang bawakan dalil, kalau kata Imam Ahmad amalkan, dan kata sahih, sebab bukan kerana istighatsah dengan makhluk, minta dengan makhluk, tapi minta dengan Allah. Dalam bab itu ada dalil tugas malaikat dalam perkara tersebut, dan Nabi ajarkan, perintahkan kita untuk minta kalau sabit. Tapi rajihnya tidak sabit. Kalau kata sabit, silakan bagi yang terima dengan terima tadi kerana hadis, tolak kerana tidak terima hadis tersebut. Bukan kerana dengan kaedah boleh minta dengan makhluk. Jelas? Okey. Jadi selesai beriman dengan malaikat. Banyak lagi cerita malaikat, tapi cukuplah kat sini. Satu kitab saya sudah menasyqar tu takkan nak bawa semua. Kitab tu tebal. InsyaAllah akan datang kita cerita beriman dengan perkara-perkara seterusnya secara ringkas. Mana daripada rukun iman yang mujmal, kita tafsirkan sedikit-sedikit supaya kita nampak gambaran secara umum apa yang terkandung dalam ilmu akidah. Malangnya ilmu tauhid, ilmu akidah yang ada pada ilmu kalam, hilang semua benda ni. Saya bukan nak kutuk, tapi selepas pengalaman dan buka, sampai sekarang saya kumpul kitab-kitab ilmu kalam yang ada, mereka hanya sibuk bincang tentang pertama sekali yang mungkin dengan wajib. Bincang betul awal semua perbincangan, bab yang begitu luas hanya difokuskan pada sifat pun hanya perbincangannya hanya sifat-sifat tertentu hanya fokus kepada satu asalnya. Yang satu dibincangkan tu adalah hanyalah berkaitan dengan logik. Tuhan itu wujud, Allah tu wujud dengan logik, sifat-sifat yang disebutkan yang mustahil dan wajib bagi Allah di sisi akal, secara mungkin tak mungkin, dan banyak yang disebutkan itu bukanlah perkara yang tepat. Sebab itulah lebih baik belajar dalam semua ni, belajar dengan dalil lebih sempurna, lebih faham, dan kita akan nampak ilmu itu luas dan juga sempurna. Belajar yang ada secara kita belajar secara ringkas pun nampak sempurna, makin detail makin nampak sempurna. Belajar dengan kaedah yang tidak ada dalam syarak. Betul ilmu kalam. Ilmu kalam ilmu ijtihadi ke ilmu tauqifi? Ijtihadi. Ijtihadi dia betul atau tak betul? Tak betul. Itu bezanya. Ijtihadi dan istilahan ada dua. Kalau tauqifi, carikan dalil. Ada dalil, tak ada dalil. Ijtihadi, kita cek. Ijtihad tu betul atau tidak dengan apa yang disebutkan. Ada ijtihad yang betul, ada ijtihad yang salah. Malah ilmu kalam, bukan sangat ijtihadi yang silap dalam perkara biasa. Silap dia sampai langgar pada apa yang Allah dan Nabi beritahu. Sebab tu ulama tolak.
Berbeza tauhid tiga. Tauhid tiga, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Semua ni ayat rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Ayat berkaitan uluhiyah, an-nubuwah wal ma'ad yang kita bincangkan bukan benda yang baru. Pengislahan untuk kita mudahkan. Kita cari, oh, kat mana rububiyah kat ayat ni? Kat mana uluhiyah? Kat mana asma, sifat? Kat ayat ni, kat hadis ni. Bukan bawa benda baru. Bukan menafikan yang wujud. Dan ilmu kalam ada dua. Yang bawa benda baru, golongan mujassimah dan sebagainya. Yang tolak yang wujud, golongan penafi sifat atau mu'attilah, tolak sifat. Dan perbincangan kita nampak sampai ke dalam-dalamnya kita nampak tidak ada ilmu yang sempurna kecuali melalui ilmu akidah. Tak ada jalan lain kecuali melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan last. Abu Muaz komplain mana Muaz? Komplain, sangkar. Siapa lagi? Abang Wan. Mana Abang Wan? Geng tu dah tutup pintu dah. Pergi sangkar dulu. Okey. Soalan. Adakah mendedahkan aurat termasuk dalam perkara mendekati zina? Ya. Mendedahkan aurat antara perkara mendekati zina. Tapi dekatnya ada beza-beza lah. Berbeza-beza. Dedahkan aurat dengan ajak orang zina tak sama. Dedahkan aurat dengan orang dedahkan aurat khalwah. Dia ada nak dekat pada zina tu jauh. Tapi salah satu daripada perkara yang mendekati zina adalah dengan mendedahkan aurat. Tapi tu, mana ada orang dedahkan zina, orang buka aurat dia buat zina? Tak kata. Tapi dia antara tutup aurat dengan dedahkan aurat, yang mana lebih dekat dengan zina? Confirmlah dedahkan aurat itu yang lebih dekat pada zina. Jadi tak zina ke kalau orang tak pakai baju? Dedahkan aurat. Dedahkan muka dengan ni apa khilaf lagi? Dedahkan lagi makin ni. Dia dedahkan semua macam mana? Tak dekat zina namanya. Cuma ada level-level lah. Dedahkan aurat itu ada level-levelnya. Ada aurat yang berat, aurat yang ringan, aurat yang menarik perhatian, aurat, ada perbincangannya. Tapi dedahkan aurat memang perkara yang mendekatkan kepada zina. Allahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.